Apa Allah sebut? Satu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pernah anda sekutukan Allah? Pernah? Sekali? Anda menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla? Tak pernah lagi. Anda tak tergamat nak buat benda tu. Kedua, bunuh orang. Pernah rasa nak bunuh orang? Dan pernah membunuh orang? Tak pernah lagi. Tiga, berzina. Pernah berzina? Pernah rasa nak berzina? Setakat ni tuan-puan sekalian, tiga dosa yang di-highlightkan Allah ni kita tak pernah terdetik nak buat. Maksudnya bila Allah highlightkan dosa paling besar dekat dalam ayat ke-68 tuan-puan sekalian, maksudnya ibadur Rahman ni juga ada possibility mereka pernah buat dosa-dosa besar tu. Tapi tidak bermakna oh saya pernah buat dosa besar ni, pernah bunuh, pernah berzina, pernah menyekutukan Allah, maka saya tak layak jadi ibadur Rahman. No, Allah tak ajar macam tu. Ibadur Rahman barangkali orang itu pernah melakukan sebesar-besar dosa, lalu Allah bagi tahu mereka melakukan illa man taba. Mereka melakukan taubat. So sebab tu bila nak bincang topik ni, anda jangan nampak I have to be perfect. No. Sometimes ibadah Rahman dianugerahkan oleh Allah kepada hamba itu disebabkan mereka ini menjadi orang yang bertaubat dan keluar daripada dosa-dosa besar yang pernah mereka buat sebelum ini. Boleh? Tuan-puan sekalian? Setakat ni jelas? So jangan nampak sangat perbincangan ni topik-topik a perfect person je boleh dengar topik ni. No. So kita semua pendosa layak mendengar pasal apakah karakter ibadah Rahman ni. Okay? So stay tune lah. Okay? Jangan rasa macam ini bukan topik saya ni ustaz. Saya ni geng-geng hardcore lah, buat dosa hardcore belaka ni. No. Jangan. It's topic for all. Jangan ditepuk orang itu. Nakal saya rasa. Okey, baik. So tuan-puan sekalian, ni contoh nak katanya kita nak buka harapan. Ayat ini terpakai untuk semua, bukan untuk individu tertentu saja. Baik, jom kita zoom in sikit. Saya tak tahu berapa karakter kita boleh selesai pada hari ini. So kita tengok pada ayat 63 terlebih dahulu. So Allah menyebutkan yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Okey, insya-Allah saya ayat pertama ni mungkin sangat kena dengan diri kita pada hari ini. Sangat-sangat kena. Baik. Apakah karakter nombor satu Allah sebut dalam ayat ni? Ibadur rahman ni siapa? Mereka ni alladzina yamshuna. Anda nampak tak karakter pertama Allah sebut dalam ayat ni adalah cerita pasal cara berjalan orang-orang ibadur rahman. Nombor satu Allah duk sembah pasal cara berjalan. Bukannya jalan lenggang-lenggok, tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Allah kata mereka berjalan dekat dunia macam mana? Yamshuna alal ardi hauna. Mak mana hauna? Yang anda tengok dalam terjemahan anda tuan-puan sekalian, hauna ni maksud apa? Terjemahan tuan-puan sekalian sopan santun. Saya dah jumpa ada yang kata sopan santun, ada yang kata rendah hati, betul? Tuan-puan sekalian, hauna ni lebih tepat adalah satu cara jalan yang bersifat kita mohon kepada nampak tawaduk dan rendah jiwa. Tawaduk dan rendah jiwa. Tapi bila sebut jalan dengan tawaduk dan rendah jiwa ni, nampak yang ramai yang faham jalan tunduk. Tidak. Siapa tahu macam mana Rasulullah jalan? Pernah belajar Syama'il Muhammadiyah? Anda pernah dengar tak macam mana Rasulullah jalan? Dan yang paling mudah, yang bukanlah paling mudah, yang menyebabkan orang ambil macam yang Rasul jalan ni adalah kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sebut Rasulullah jalan seolah-olah macam nak turun bukit. Anda tahu turun bukit? Macam mana anda berjalan waktu nak turun bukit? Laju. No, apa idea asal bila kita nak turun bukit yang curam, kita berjalan macam mana? Apa yang akan ada kat diri kita? Relax ke? Fokus. Yang kedua adalah kita akan berhati-hati tu. Sebab kita terlebih sikit pacing dan momentum, mungkin akan tersembam kat depan. Kita akan berjalan berhati-hati, tapi kita tak naklah terlalu slow. Sebab kita tak boleh nak kawal slow tu, sebab kita tengah turun bukit, kita akan laju sikit. So nak kata tidaklah terlalu perlahan, tidak terlalu laju. Yang kedua adalah ada konsep berhati-hati dalam perjalanan itu. Ada konsep berhati-hati. Maksudnya Nabi itu cara jalan dia. Dan tuan-puan sekalian, kaitan dengan ayat ni adalah Allah mengutarakan kepada kita, karakter pertama adalah kita berjalan dengan penuh rasa rendah hati. Kenapa mesti dia highlightkan perkataan ini? Sebab tuan-puan sekalian,
pada zaman perang Badar. Anda pernah dengar perang Badar kan? Anda tahu tak peristiwa macam mana keadaan tentera orang-orang beriman dengan tentera orang tidak beriman? Macam mana perbezaan bilangan mereka? So orang yang beriman sangat sedikit, tentera kufar ramai. Bahkan mereka, tuan-puan sekalian, tentera kufar ini mereka mempunyai kekuatan tentera yang ramai satu. Yang kedua, kelengkapan untuk berperang juga sangat-sangat lengkap. Kuda mereka banyak, mereka punya kelengkapan dari sudut pedang mereka cukup. Tapi tentera Nabi bawa apa, tuan-puan sekalian? Berapa banyak kuda yang mereka bawa? Anda tahu fakta ni? Perang Badar, Nabi digambarkan 2 ekor kuda sahaja. 2 ekor kuda sahaja. Sebab Nabi pergi sana pun untuk menahan kabilah Abu Sufyan tu. Bukan nak pergi perang pun. Tujuan dia adalah untuk tahan kabilah Abu Sufyan tu. Itu je tujuan utama perang Badar berlaku. Mereka tak set pun dalam kepala nak perang. Tak ada pun. So bila mana peperangan berlaku, tuan-puan sekalian, apa yang ada je lah. Apa yang ada saja pergi berperang. Tapi apa yang tentera kufar buat disebut dalam suratul Anfal. Mereka itu waktu nak start berperang, antara benda mereka buat adalah mereka akan pacu kuda ke depan, mereka akan tayak. Disebut oleh Allah ria'an nas, dengan penuh rasa riak dan menunjuk-nunjuk. Pacu kuda ke depan, tunjuk seolah-olah ini kekuatan kami. Bawa pula batalion seterusnya pergi ke depan, tunjukkan ini kekuatan kami. Tak start perang lagi ni. Mereka bermegah-megah dengan apa yang mereka ada. Pergi ke depan dengan penuh rasa tinggi diri, pergi ke depan dalam keadaan penuh riak, menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Maka sebab itu karakter pertama ibadur Rahman, Allah bagi tahu, jangan kamu berjalan kat muka bumi ni dalam keadaan kamu ni meninggi diri, tapi pilihlah berjalan dalam keadaan hauna, merendah diri. So tuan-puan sekalian, rupa-rupanya bab rasa perangai nak tunjuk kita punya kenderaan tu zaman dulu dah buat dah. Ingat kita je ke nak tunjuk lambang H kita tu kan? Ingat kita, kenapa kau buat? Contoh ingat kita seorang je ke nak tunjuk lambang bersedih kita tu kan? Nak kata tuan-puan sekalian, zaman-zaman dulu bermegah-megah dengan kenderaan ni dah wujud dah. Kalau anda baca surah At-Takatsur, surah At-Takatsur, ya betul, surah At-Takatsur, yang memacu kuda masuk ke celah-celah pihak lawan, bawa kuda betina, nak tunjukkan tentang kemegahan kereta ataupun kenderaan yang mereka ada. Zaman-zaman dulu dah ada dah perangai-perangai macam ni. Kuda tu memang lambang daripada dulu sampai sekarang. Zaman dulu lah. Dan tak dapat dinafikan sekarang ni pun, tuan-puan sekalian, kereta paling mahal pun jenama apa dia punya lambang dia tu? Lembu. Tu lembu gini kan. Yang kita duk cerita Ferrari tu kan, Ferrari lambang apa? Lambang kuda kan. Nak kata tuan-puan sekalian, kuda zaman-zaman dulu orang tunjuk kereta, tunjuk kenderaan ni dah ada dah zaman dulu. Tambah-tambah waktu perang ni nak tunjukkan dia ada benda tu, tapi ternyata Allah takdirkan kekalahan kan. Okey, satu ni study case yang pertama. Study case yang kedua dalam surah Al-Qasas. Anda pernah dengar cerita pasal Qarun? Pernah dengar Qarun kan? Apa berlaku kat Qarun lepas Allah nak macam mana Allah binasakan Qarun? Siapa tahu? Allah benamkan dia, wa khassafa. Allah benamkan Qarun dekat dalam bumi. Qarun dan segala harta-hartanya tenggelam kat bumi. Sebab tu orang cari harta karun kan, duk gali-gali cari harta karun. Sebab Allah benamkan, fa khassafa, dibenamkan dia semua ni. Baik, tapi apa yang Qarun biasa buat sepanjang hidup dia, waktu dia ada harta benda yang banyak ni, dia buat apa? Kalau anda buka surah apa ni, bukan kereta jangan salahkan sangat kereta H tu. Allahu Akbar, mana ayat tu? Kalau anda boleh baca tu sangat best lah kan. Ayat tu Allah sebut berkenaan dengan Qarun ni, antara saya tak ingat ya berapa, fa kharaja ala bizinati, dia bawa perhiasan-perhiasan dia. Setiap kali keluar berjalan kat tengah-tengah masyarakat, dia akan bawa perhiasan-perhiasan dia keluar sekali. Bukan Mami Jarum je tuan-puan sekalian bawa benda tu. Qarun dah buat dulu dah tuan-puan sekalian. Qarun dah buat dulu dah perangai-perangai macam ni. Membawa perhiasan-perhiasan, bawa keluar sekali di tengah-tengah masyarakat. Dan Allah sebut dalam ayat tu, orang-orang yang dihinggapi perasaan cintakan dunia, bila mana melihat Qarun pada waktu itu, dia akan merasakan alangkah baiknya kalau aku juga mempunyai harta seperti dia. Sebab itu tuan-puan sekalian, saya dah sembang pada kuliah sebelum ini, penyakit ain ni anda kena jaga. Sebab anda tak tahu siapa hamba-hamba Allah
yang mungkin tengok anda mempunyai sesuatu yang sangat berharga itu, dia dihinggapi penyakit cinta dunia. Anda sanggup tak menjadi asbab orang bernambahkan lagi cinta dunia dekat dalam jiwa mereka? Anda sanggup tak jadi macam tu? Sebab tu kita ni cuba jadi orang yang hauna, merendah diri dalam jalan kat dunia ni. Kita nak tunjuk apa sangat? Kita nak biar orang ada cinta dunia dalam hati dia. Anda sanggup macam tu? Melarikan orang daripada tujuan asal kehidupan kat dunia ni. Tujuan asal kehidupan kat dunia ni nak ajak orang untuk beribadah pada Tuhan. Tapi kita ni menjadi ejen untuk apa tau? Mengajak orang untuk jadi lebih cintakan dunia. Hakikatnya tak salah nak kejar dunia, tapi kita kena berpada. Sebab kita kena ingat benda yang kita duk kejar ni di sementara je. Bila-bila Allah boleh tarik. Tak cukup PKP Allah ajar kita macam mana rezeki ni, bila Allah nak hilangkan macam tu je. Sangat-sangat sekejap. Lalu tuan-puan sekalian, perangai-perangai ni dah ada zaman-zaman dulu dah. Mungkin orang itu telah mati, Qarun dah tak ada. Tak? Orang-orang yang kufar time perang Badar tu dah mati dah. Tetapi perangai tu, mindset tu sama je sampai sekarang. That's why Quran kekal relevan sampai bila-bila. Mungkin orang tu dah tak ada, tetapi mindset dia ada lagi. Watak je berbeza. Watak je berbeza. So nombor satu, Ibadur Rahman, mereka akan cuba memilih jalan-jalan untuk menampakkan mereka ni rendah diri. Sebolehnya mereka mengelak jalan-jalan menampakkan mereka ni nak cuba menyombong diri ataupun meninggi diri. Tapi tuan-puan sekalian, ada satu ulama bahasa, dia mengatakan berkebetulan nasib baik perkataan hauna dibaca dengan fathah. Ha tu dibaca dalam baris atas. Tetapi kalau Allah menukar ha itu kepada baris depan, dhammah, dia bermaksud huna. Dia menjadi bunyi huna. Huna ni bermaksud apa tuan-puan sekalian? Hina. Apa maksudnya tuan-puan sekalian? Orang-orang yang memilih untuk meninggi diri dan menyombong diri di mata masyarakat, di mata orang awam, maka Allah kata cara jalan itu adalah cara jalan yang menghinakan diri sendiri, bukan cara jalan yang akan menyebabkan dia lebih mulia. Qarun merasakan dia jalan kat tengah-tengah masyarakat dengan perhiasan itu, dia merasakan itu tanda dia mulia. Tapi Allah kata no, itulah cara jalan yang huna, yang menyebabkan menambahkan menghinakan dirinya sendiri, menambahkan kehinaan pada diri sendiri. Maka pilihlah tuan-puan sekalian. Maka satu cara jalan yang dia dapat redha daripada Allah, yang akan diberikan syurga, adalah cara jalan yang memilih untuk merendah diri. Tapi never understand maksudnya lepas ni saya kena jalan tunduk je ke bawah. Tidak. Anda kena berpada. Point saya kat sini adalah berpada-pada. Berpada-pada. Tak salah, tetapi ada adab-adab yang kita kena lunaskan dekat sini. Jelas tuan-tuan sekalian? Saya tak marah tau, saya tak marah. Ni sekadar peringatan bersama-sama kita semua. Baik. Satu, Allah kata kena berjalan dengan penuh rasa rendah hati ataupun rendah diri. Dan yang kedua, yang ni pun sangat berkait rapat dengan diri kita. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila mereka dihadapkan mana ayat tu Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. So ada kat sini Allah bagi tahu, bila mana ada orang-orang jahil berkata-kata dengan mereka, mereka akan balas dengan apa? Dengan kesejahteraan. Qalu salama. Bahasa mudah macam ni. Orang duk cakap buruk pasal dia, dan orang yang bercakap buruk itu dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang jahil. Lalu mereka tidak respon, mereka tidak membalas dengan cara yang jahil juga, tapi mereka akan membalas dengan penuh kesejahteraan. Apa contoh yang kita boleh faham untuk bagi faham ayat ni macam mana? Situasi anda. Anda ajak orang untuk ada kesedaran hibah takaful, betul? Tetapi mereka yang menolak benda tu barangkali tidak mengetahui lagi. Lalu bila anda dah mula pegang pamphlet dan mendekati orang tu dekat shopping complex sebagai contoh, jangan. Dia orang mula memberikan kata-kata kesat kepada anda barangkali. Lalu tuan-puan sekalian, mungkin kalau kita nak beriman ataupun kita nak mengaplikasikan Ibadur Rahman, meskipun kita dilayan dengan penuh kurang adab, dengan penuh tidak sopan, tetapi janganlah kita bereaksi seperti mana mereka. Sebab Ibadur Rahman, orang bagi kurang sopan, kita balas dengan kesejahteraan. Ini konsep yang kita nak pegang untuk jadi Ibadur Rahman. Penolakan, rejection, betul? Istilah anda? Rejection. Orang memberikan kata-kata kesat pada anda, mengatakan anda ni scam ataupun penipu, kan?
Itu adalah cara untuk orang-orang jahil memberitahu kepada anda sebagai contoh. Sebab kesedaran takaful ni, tuan-puan sekalian, berapa persen yang anda kaji? Yang orang dah sedar takaful kat Malaysia pada hari ni? Baru 15%. Daripada 100% rakyat Malaysia ni, berjuta rakyat Malaysia, baru 15% orang ada kesedaran takaful. Which mean tak sampai separuh lagi. Kan, tak sampai separuh lagi kesedaran rakyat Malaysia. So maksudnya, sama macam Nabi dulu lah tuan-puan sekalian. Nak sampaikan Islam, benda baru. Tak semua orang terima. Betul tak? Tetapi Nabi, ada tak Nabi ni dah lah dapat peluang daripada Jibril, nak aku terbalikkan tak gunung ni, kita empap je orang yang batu kat kamu dekat Taif ni. Tapi Nabi pilih apa tuan-puan sekalian? No, jangan. Sebab apa? Dia kata apa? Apa reason kenapa jangan empap? Sesungguhnya mereka tidak tahu. So nampak tak, Nabi sendiri mengaplikasikan benda ni. Nabi ajar kita macam mana, how to do. Kita ni tak ada lagi orang hamba kata kesat sampai berdarah kita tuan-puan sekalian, ada? Berdarah jiwa dia kena lempap lah. Oh, tak ada lagi. Tak ada lagi tuan-puan sekalian kena baling batu kan. Seolah-olah bila ada ejen takaful dekat shopping complex tu, itu alat rejam sampai mati. Tak ada kan? Setakat ni tak ada lagi. Kita kena lontar jamrah kat situ lah kan. Setakat ni lagi tak ada lagi tuan-puan sekalian ejen takaful dijadikan sebagai bahan rejam kan. Tapi tuan-puan sekalian, kita ni cabaran kita adalah berhadapan dengan apa kata-kata untuk menguji kesabaran je. So orang-orang yang ada karakter ibadur rahman, dia apa benda? Dia akan respon dengan kesejahteraan. Salam, salama, dia akan balas dengan penuh keselamatan, kesejahteraan. But it seems too good to be true, but yet we must try. Kan, mana boleh ustaz, dia dah bagi macam ni, takkan saya nak respon sabar lagi, takkan saya nak salam lagi kat dia. No, memang nampak too good to be true, but yet we must try. Kita kena cuba. Sebab segala karakter ini tidaklah dikatakan dia di-install terus dia akan boleh buat macam tu, but it's a process. Kita kena cuba. Macam tahajud lah tuan-puan sekalian. Adakah anda dilahirkan memang terus kena buat tahajud, boleh tahajud terus? Tak. It's a process. Kita kena ada first time cuba untuk tahajud, dan rasa kemanisan second time, third time, fourth time. It's a process. Betul tak? Dulu-dulu masa kita nak berjinak dengan sembahyang 5 waktu, yes betul, dekat fardu ain kata kena sembahyang tu wajib kan. Tapi waktu kita kecil-kecil sebelum balik tu, ada tak tinggal solat? Ada. Tapi but it's a process. It's a process. Kita kena belajar untuk develop diri kita. That's why Nabi ni bila cadangkan amalan kan, Nabi kan hadis sahih ada juga mencadangkan amalan-amalan tertentu, betul? Tapi tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita tengok amalan tu, boleh ke saya buat? Kan? Tapi mungkin pada hari tu kadar iman anda mengatakan memang saya tak boleh buat amal ni. Tapi who knows, dengan terbinanya iman anda berdikit-dikit itu, sedikit demi sedikit, maka tiba satu saat anda melihat amal tu, aku rasa aku boleh buat lah benda ni. Betul? Dulu nak infak tuan-puan sekalian, RM1 je kita mampu bagi. Tapi dengan amalan kita, keimanan kita meningkat sedikit demi sedikit, Allah bagi kekuatan. Walaupun taklah ada banyak sangat pun, tapi Allah bagi kekuatan. No, aku nak pilih not merah untuk disedekahkan pada hari ini. Sebab it's a process. Jangan biarkan hidup kita ni nak capai yang terbaik, lepas tu kita stagnan kat situ. No, it's not the way. Allah ajar kita, the best person, the best deeds is istiqamah. Sebaik-baik amalan adalah konsistensi, meningkat dia. Biar sikit pun tapi konsisten. Okay, boleh Sebab tu saya letak awal-awal tadi mindset anda, jangan dapat perfect sangat hamba-hamba Allah ni. Tapi it's a process yang kita kena adapt sikit demi sedikit untuk dibinakan karakter itu dekat dalam diri. Baik, itu ayat 63. So kita jumpa berapa karakter dalam ayat? So nombor 1 tadi apa benda tuan-puan sekalian? Cara jalan. Sangat penting cara jalan itu tuan-puan sekalian. Bahkan tuan-puan sekalian, kita hari ni pun dalam konteks semasa pada hari ni, cara orang berjalan pun kita boleh kenal apa karakter dia, betul? Tengok macam mana lagak dia, macam mana dia punya presentation dirinya sendiri, kita boleh tahu macam mana dirinya. Tapi tak kurang juga tuan-puan sekalian orang yang bermuka-muka, betul? Tak kurang juga orang-orang sebegini yang dia nak dilihat baik di mata masyarakat, tapi hati Allah je yang tahu macam mana, betul? Ada juga dua kategori ni. Tapi kita cuba jadi ikhlas dalam kita punya penampilan dan kita punya cara jalan tu. Okey, yang kedua apa tadi? Balas dengan salam. Bukannya lepas dia hambur kata kesesat anda kata anda salam dia, tidak.
Anda layan dia. Itu memang sentak jiwa raga. Anda di tengah duk hamba tergesat, Assalamualaikum, memang sentak lah kan. Boleh juga kan buat macam tu kan. Tapi nak kata Tuan Puan Sekalian, dia more on kepada layanan balas balik tu dengan cara yang selamat. Dia more on kepada respon. Jalan raya Ustaz, macam kena horn kan. Kena horn. Kalau jalan raya banyak duk beli kan. Yes, betul. Kan orang selalu maki jalan raya. Betul. Sabar je lah. Kita sabar je lah kan. Orang duk horn. Tak kira lagi bila kita punya smart tag bateri habis. Ada kes Oh, kita ni masa kita tak kena tuan-puan sekalian, tak kena, bolehlah kita kata apa ni tak tukar bateri awal-awal. Sebab bateri kan dia akan bagi hint kan nak habiskan tet. Saya ingat dia punya bunyi tu kan. Sebab pernah kena, sebab tu tahu kan. So tuan-puan sekalian, bila kita tengok orang tu terberhenti kat depan sebab bateri, barangkali kita yang hamba kata-kata kesat. Tapi cuba kita kena masa tu. Masa tu baru tahu langit tinggi rendah. Kat belakang tu menyumpah seranah dah kita. Kita sebenarnya golongan penyumpah, sekarang kita disumpah. What you give you get back, orang kata kan. What you give you get back. Nak kata itu cerita smart tag lah kan tuan-puan sekalian kan. Tapi nak kata tak semua orang boleh bersabar. Tambah-tambah dah lambat pergi kerja kan. Tambah-tambah pula dia ni memang baru nak try smart tag baru itu. Dia punya excited. Dia punya excited tu lain macam. Selama ni dah sengsara dengan touch and go sebagai contoh. Tak kira lagi RFID tak berfungsi. Allahu Akbar nak katanya. Dah lah kita ni top up touch and go card sekarang ni, kalau tak cukup baki kan anda kena pergi yang lintas sana. Tu lagi seksa jiwa raga lah kan. Nak kata tuan-puan sekalian, setiap orang ada masalah sendiri yang kita mungkin tak tahu apa faktor dia jadi macam tu. But yet nak bersangka baik setiap masa pun susah juga lah. Susah juga nak buat benda ni. Tapi again, saya remind diri saya, it's a process. To be good is not just macam tu terus jadi baik. No, it's a process. It's a process. Everything is a process. Baik, boleh So tuan kali cara respon tu is a very important thing. Satu lagi kat social media Ustaz. Macam mana? Social media sekarang ni. Macam mana tu kita nak posting kadang ada orang. Betul. Tak semua orang suka dengan posting kita. Sometimes they give negative feedback pada kita kan. But kita tak tahu nak respon macam mana. Orang tengah duk baca ni negative feedback pada kita ni. Kadang-kadang kita berapi jugalah nak backup diri kita sendiri. Sebab kadang kita pun jadi orang yang reaktif terhadap benda tu. Lalu kita pun respon dengan jawapan balas yang tak sedap didengar juga. Seolah-olah tuan-puan sekalian, bila kita respon dengan negatif feedback juga, kita sama macam dia maksudnya. Kita sama. Macam mana? Sama jahil. Sebab itulah ada peristiwa Nabi tu adalah kita ni taklah sampai the worst case scenario macam Nabi pun. Kita sikit je pun. Tapi kita punya cara teruji kesabaran tu macam lebih daripada Nabi kita dapat. Betul? Anda tahu tak kenapa surah Hud kan? Anda tahu surah Hud? Dalam Quran ada nama surah Hud. Surah Hud ni kenapa surah yang telah menyumbangkan uban kepada rambut Nabi? Dalam hadis sahih menyebutkan syayyabatni hudan. Telah beruban rambutku kerana surah Hud. Maksudnya Nabi Muhammad SAW beruban rambut bukan sebab tua semata-mata. Bukan sebab dia punya pemakanan tak jaga. Tapi antara faktor rambut Nabi beruban adalah kerana surah Hud. Hadis sahih. Kenapa ya surah Hud menjadi faktor penyumbang uban di rambut? Cuba cek uban kat rambut anda. Adakah faktor disumbangkan oleh surah Hud? Ataupun sebab lain? Surah Hud ke? Tapi mungkin idea yang kita selama ni kita berfikir, mungkin sebab orang tu banyak fikir kot, sebab tu dia beruban sebelum masanya kan. So tuan-puan sekalian, rupanya Nabi beruban rambut sebab surah Hud. Sebab dalam surah Hud ada kisah 6 orang Rasul. Dalam surah itu saja. Rasul sebelum dia, ada cerita 6 orang Rasul sebelum dia. Dan bila baca kisah ni, Nabi rasa macam, macam mana Nabi dulu boleh sabar dengan tekanan macam ni? Tambah-tambah ada cerita surah Nuh dalam tu. Macam mana Nabi Nuh punya perasaan boleh dia dapat perintah daripada Allah tinggalkan anak dalam keadaan anak nampak nak lemas pada waktu tu. Kan anda akan tengok babak surah Hud ni ada cerita pasal anak Nabi Nuh ni kan. Nabi Nuh minta naik, irkam ma'ana, naik bersama-sama dengan aku. Tapi apa nak dia respon? Dalam keadaan getih macam tu nampak boleh mati, confirm boleh mati kat situ. Tapi apa nak dia kata? No, saya tak nak ikut ayah. Tapi Nuh digambarkan sedih sebab dia kalau boleh nak tolong tarik anak dia masuk dalam bahtera. Tapi apa Allah kata? Biarkan dia.
So apa perasaan anda dapat perintah daripada Tuhan biarkan anak nampak mati depan mata? Anda kuat? So Nabi duk fikir macam mana Nabi Nuh kuat dalam dakwah dulu. Nabi Ibrahim. Sahut perintah Allah untuk buat macam tu. Nabi Ibrahim punya cerita. Macam mana kuat Nabi-Nabi dulu. So Nabi jadi berfikir banyak tentang macam mana kuatnya Nabi-Nabi dulu dalam dakwah mereka. Tu beruban yang buat Nabi tu. Banyak fikir. Kita ni beruban sebab apa? Okay. Kita banyak beruban sebab apa kan? So Nabi beruban sebab surah Hud, sebab belajar daripada kisah-kisah orang terdahulu kan? So kita ni tuan-puan sekalian, bila kita baca kisah-kisah umat terdahulu ni, kita kena tengok diri kita juga. Barangkali kita ada kaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Okay? Baik, itu dua dah karakter yang kita bincang pada ayat 63. InsyaAllah satu lagi, sebab 11.30, sebab 40 kita kena stop, sebab nak kejar semain Jumaat, takut tak sempat. Lepas ni salahkan Ustaz Syami pula kan? Kata sebab Ustaz Syami habis lambat, saya tak dapat solat Jumaat pada hari ni kan? Okay, baik. So ayat seterusnya, okay, yang ni quite interesting. Allah sebut pada ayat 64, yang terakhir Allah sebut walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Terjemahan Quran anda apa benda tuan-puan sekalian pada ayat ni? Dan mereka yang tekun mengerjakan ibadat kepada Tuhan pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Betul? Okey, baik. First kali anda highlightkan perkataan yabitu kat situ. Yabituna. Perkataan unik, sangat unik. Dalam ayat ni Allah bagi tahu ibadur rahman ni antara karakter yang seterusnya, yang ketiga, Allah kata mereka ini adalah orang yang yabituna. Kalau ikutkan yabituna ni, dia datang dari perkataan baits. Apa makna baits? Rumah. Lalu tuan-puan sekalian, first kali kita dah tahu dah situasi dalam ayat 64 ini mungkin akan berlega-lega sekitar dalam rumah mereka ni, rumah hamba-hamba ibadur rahman ni, dekat rumah sendiri. So dekat rumah tuan-puan sekalian adalah tempat yang paling selesa untuk kita berehat, betul tak? Sebab kita ada full access pada benda yang ada dekat dalam rumah tu. Kalau kita pergi tempat lain tuan-puan sekalian, mungkin kita ada prohibition. Contohnya tak boleh buat tu, tak boleh buat ni kan. Kalau kita pergi hotel tak boleh buat durian, betul tak? Kenapa lagi larangan dekat hotel biasa? Tak boleh ambil towel kan. Towel jangan bawa balik. Manggis tak boleh bawa. Kenapa manggis tak boleh bawa? Oh, color. Ya betul. Takut dia zap dekat katil tu kan. So nak kata tuan-puan sekalian ada prohibition, tapi nak kata rumah tempat yang paling selesa kita boleh rehat. Lalu Allah bagi tahu dengan ayat ini. So bila dia highlightkan perkataan rumah dekat sini, setengah-setengah ulama tafsir mengatakan ayat 64 ini merujuk kepada apa? Orang-orang ibadur rahman ini memilih cara rehat bukannya dengan tidur, tetapi memilih cara mereka berehat dengan cara macam mana? Memperbanyakkan sujud dan qiyam pada malam hari. Memperbanyakkan sujud dan qiyam pada malam hari. Baik tuan-puan sekalian, malam hari kita fikir sebagai untuk apa? Sekadar untuk tidur kan? Tapi ibadur rahman dia memilih aktiviti untuk berehat pada malam hari di rumah mereka, bukan dengan tidur, tetapi memilih aktiviti malam hari di rumah mereka sendiri dengan memperbanyakkan sujud dan qiyam. Interestingly, ayat 64 ni adalah kenapa Allah mendahulukan sujud baru berdiri. Bukankah dalam kita punya solat anda diri dulu ke anda sujud dulu? Tapi kenapa Allah mendahulukan sujud dalam ayat ni? Bukankah patut ikut susunan semayang tu? Patutnya ayat ni berbunyi walladzina yabituna li rabbihim qiyaman wa sujjadan. Sujud tanda ketaatan. So sebab tu Allah mendahulukan perkataan sujud. Okey, ya betul tak? Lagi? Kenapa sujud dia highlightkan terlebih dahulu berbanding qiyam? Yang kita perasan dalam gerak-geri kita hari ni, qiyam dululah baru sujud. Okey, siapa ada pendapat? Rendah diri. Ini maksudnya tuan dah mula mengaplikasikan ilmu munasabah, tanasub, connection dengan ayat sebelumnya. Sebab ayat sebelumnya menceritakan tentang rendah hati, rendah jiwa. So mungkin di situ ada kaitan kenapa Allah mendahulukan sujud. Okay, pendapat lain tak? Merujuk kepada kehambaan. Ya, tanda kehambaan lah, tanda kehambaan. Ada lagi pendapat lain? Kenapa didahulukan sujud? Tak ada. Dekat dengan Allah.
Itu juga salah satu reason sebab sujud ni adalah the nearest moment yang kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-puan sekalian, ada perasan tak tadi ayat 63 berbicara tentang fasa anda banyak di siang hari dan banyak fasa anda berkomunikasi dengan manusia. Ada dengan Tuhan, ada dengan manusia. So tu cerita hubungan anda dengan manusia. Anda kena cakap respon dengan baik. Anda kena berjalan tak berlagak sombong. Itu anda dengan manusia. Kan? Tapi bila masuk ayat 64, anda dengan Tuhan sekarang ni. So bila anda dengan manusia, anda kena meletakkan apa tuan-tuan sekalian? Apa yang anda kena dahulukan? Anda kena dahulukan akal anda terlebih dahulu. So anda kena fikir, cara aku respon ni orang tu akan tenang tak? Sejahtera tak? Anda kena fikir, kalau aku buat macam ni orang nampak aku ni sombong tak? Anda kena fikir, banyak mendahulukan kat sini. Tapi aktiviti malam, Allah banyak halakan kamu kena beri fokus kat sini pula sekarang. Dan hikmah Allah mendahulukan sujud sebab the only moment hati kita lebih bawah daripada yang yang kita punya benda yang tempat keluar najis tu, duburan kubur tu lah. The only moment yang kita punya hati bawah daripada benda tu adalah bila time sujud tu. Dan dia jadi sama level dengan kita punya akal dan sama level dengan kita punya kaki. So nampak tak tempat paling bawah sekarang sudah jadi sama level dengan hati. Allah bagilah hati kita jadi rapat ke bawah. Jadikan hati kita makin rendah hati. So elemen tahajud ataupun bangun malam adalah untuk membina ketundukan tu. Nak bina ketundukan tu. So kenapa kita kena bangun malam? Nak bina elemen ketundukan yang sangat tinggi. Belajar untuk merendahkan hati. Sebab tu tuan tadi sebut, dia ada kaitan juga dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni ada cerita pasal elemen hauna, rendah jiwa. Sebab tu ayat selepas itu bercerita tentang sujadan wa qiyaman. Lalu tuan-puan sekalian, satu lagi, ada lagi ulama tafsir menyebutkan kenapa disebut sujadan bau qiyaman, sebab orang yang banyak sujud pastinya banyak qiyam. Anda faham tak faham ni? Tapi orang yang banyak qiyam tak semestinya banyak sujud. Faham ke tak faham? Cuba anda tengok solat anda. Mana lagi banyak sebenarnya? Sujud ke qiyam? Cuba baru sekarang nak bilang diri lagi banyak ke qiyam lagi banyak? Diri lagi banyak ke qiyam lagi banyak? Diri lagi banyak ke sujud lagi banyak? Dua-dua sama banyak? Berdiri lagi banyak? Dia ikut rakaat lah kan? Kalau kata dua-dua lah, kalau kamu sama-sama lah. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, sujud adalah tanda kita sedang melakukan ibadah khusus. Setuju? Jadi orang yang qiyam, mungkin dia tengah qiyam saja-saja. Tak? Qiyam sambil baring boleh qiyam tu. Qiyam sambil baring macam mana tu? Tak, maksudnya macam kita tak solat tapi kita bangun malam, kita just doa je ke. Maksudnya bangun mencelitkan diri dengan melakukan ibadah-ibadah lain. Pun boleh juga qiyam macam tu. Dikatakan juga qiyamul lail. Tapi nak kata kat sini, kalau kita nak fokus pada berdiri tu, berdiri saja tidak melambangkan mungkin ibadah sedang lakukan ibadah ataupun tidak.